Hai guys, what's up? Welcome to my channel Image Veganary. Okay, dah lama aku tak buat video macam ni kan. Sejak ada WBSE, sejak aku keluar, aku main outdoor je. So hari ni aku nak ceritakan rahsia aku macam mana aku train burung dalam masa sebulan. Okay, kosong, tak ada makanan. Kita tunggu selepas ini. So guys, hari ni aku nak ceritakan, aku nak kongsikan rahsia aku macam mana aku train burung dalam masa sebulan. Okay, first aku kenal dia macam mana aku buat simulasi hunting ke aku buat calling, tapi bagi bagi yang dia buat simulasi hunting. Okay, korang faham kan simulasi hunting dengan bagi? Kita letak bagi tu, kita tambat dia jauh-jauh, kita buat simulasi hunting. Dia kejar, kita ambil, kita buat calling. Kita percaya dia yang dia tak akan pergi jauh dan dia senang untuk dia calling, free fly dan sebagainya. Okey, yang pertama, pertama kita kenal burung macam mana. Kita kena manning. Manning bukan kosong. Manning kita kenalkan dia dengan kita kenal dia macam mana. Kalau macam ni, dia agak garang. Dia akan batuk. Sebab aku kenal dia. Tapi kalau untuk bahagian-bahagian yang lain, dia okey je. So, manning korang bukan manning kosong. Sebenarnya korang kena kenal burung macam mana, dia macam mana. Lepas tu korang kena ambil chemistry burung dengan korang. Chemistry tu macam mana? Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Chemistry ni kata dia akan datang tiba-tiba dan dekat semua orang dia ada chemistry. So bila korang dah dapat chemistry tu, keserasian tu, sangat mudah untuk korang train mana-mana BOP, mana-mana burung helang. So hari ni aku nak bagi tahu macam mana aku train dalam masa sebulan. Itulah yang pertama, manning. Kenal dia macam mana. Selepas tu kita buat calling. Macam mana calling? Calling kita nak panggil dia kan, nak duduk atas glove. So korang kena bagi makan atas glove. Biasakan dia makan atas glove. Tapi itu untuk burung yang tak tahu nak lompat, tak tahu, tak pernah train lah. Orang kata burung tak pernah train. So korang kena buat macam tu lah, kata bagi makan atas glove, kenalkan dia dengan glove, manning. Manning pun salah satu kenalkan glove. So dalam masa yang sama korang manning, korang bagi makan. Korang dapat kata 2 dalam 1. Itu cara aku. So yang seterusnya, bila korang calling dia tak nak datang, korang kena bagi makan atas glove. Biasakan dalam masa 2-3 hari. Kenalkan dia dengan glove. Terusnya korang kena buat simulasi hunting. Macam mana korang nak dapatkan simulasi hunting? Macam mana dia nak kenal makanan dia tu? So korang kena ajar lah dulu first. Dalam masa sama kan, korang manning, tak pun korang buat simulasi hunting, kenalkan benda yang dia nak makan tu. Contoh anak ayam, dia tak kenal anak ayam ni, kau bagi dia makan anak ayam. Tak pun kau sembelih anak ayam tu, kan ada darah-darah tu kan, bagi dia makan. Masa dia makan, jangan bagi biasakan makan sendiri. Kau kena biasa makan atas glove untuk sementara. Bila dia dah makan atas glove, dia dah okey, dah agak stable, dia dah habis makan kan, kau terus manning. Bila manning, bila korang buat macam tu, burung akan lagi cepat proses dia. So dia akan makan, dia akan tengok kita. So kalau time makan, jangan kacau dia, biarkan dia makan atas glove. Kita pegang je makanan tu, kita biar je. Sebab kita nak kenalkan dia makan atas glove. Makan sendiri boleh, tapi makan, kalau dia nak makan sendiri, kita kena bagi satu ketul. Contohlah satu ketul, bukan satu ketul makanan yang dah frozen kan. Contoh kita ada anak ayam, kita ada burung puyuh, kita ada wawan. Kita bagi dia hidup lah, bagi dia kill kat situ, bagi dia makan sampai habis. Tak habis, kita ambil, kita simpan lah. Kita potong, buang dia punya bulu apa semua kan. Kita buat makanan calling dia. Tu first kata untuk kenalkan burung dengan kita, dengan glove lah, dan dengan makanan. So cara aku sebenarnya, rahsia aku macam mana aku buat macam tu first. Burung tak kata tak nak lompat, tak nak apa kan. So dalam masa sama ni, aku try dalam masa seminggu tu makan macam tu, kata glove je. Sampailah kita buat satu hari try buat calling. Tapi kita kena turunkan weight dia dulu. Contoh weight dia 450, kita kena turunkan bawah 400. Sebab betina yang ada dekat Malaysia, dia selalunya makan 400 ke atas dia punya WM, berat badan dia.
Tapi kalau untuk Indonesia punya burung, dia lagi kecil. Betina dia pun paling tinggi lah, sama macam X. Kalau korang perasan, video aku yang X full weight dia 400. Tapi untuk Indonesia, dia kurang lagi 20 gram. So maknanya Indonesia punya betina siji dalam 380. Jantan dia lagi kecil. Jantan dia boleh jadi 250 gram. Itu full untuk Indonesia punya. Untuk Malaysia punya, jantan boleh sampai 340 350. Korang kenal daripada situlah. Sebab aku punya kawan-kawan pun bukan setakat Malaysia saja, ada daripada Indonesia. So dari Indonesia tu banyak informasi yang diorang bagi tahu CG Malaysia kenapa besar. Sedangkan kita orang Malaysia, kita minta CG Thai, CG Vietnam, CG Cambodia sebab diorang lagi besar. Dari situ korang faham ke? So aku train dia ni, dah buat macam tu, aku try calling. Jarak semeter ni tak nak datang. Owner lama dia cakap burung boleh datang, tapi kenapa sampai aku tak boleh datang? So aku meaning dulu, tengok dia macam mana, kenal dia macam mana. So kenalkan dia, tengok dia macam mana, dia burung ni boleh dalam masa berapa hari. So kita kenalkan, kita bagi makan. Tapi dalam masa kita turunkan weight dia, kita tak main puasa. So cara aku main, aku tak puasakan burung. Sebab aku tahu, kita satu hari tak makan pun kita rasa lapar kan. Cuba haiwan tak makan satu hari, confirm dah akan lapar. Kita jangan ikut logik buku lah, kita ikut logik akal fikiran kita lah, logik kita sendiri. Okay, kalau kita seorang manusia, kita akan rasa kesian kan. So dari situ, kita jangan puasakan burung kalau boleh. Melainkan Ci boleh tahan kalau nak puasa 2 hari. Untuk CG, aku boleh je bagi max lah, max 1 hari puasa pun dah cukup. Tapi bagi aku tak main puasa, aku just bagi hari-hari makan, cuma dengan posisi yang sikit makanan tu, dalam 10 gram, 15 gram, tak pun 20 gram. 20 gram akan turun juga, tapi dia akan turun dalam 10, tak silap dalam beberapa gram je, tak pun 10 gram paling tinggi. So dari situ tu kita kekalkan, tapi dalam masa sama kita turun ke weight, turun sampai bawah 400, kita buat calling. So calling dalam 390, dia nak lompat tak? Dia akan lompat, tapi dia lagi stinky dekat purse. Dia akan nak lompat, dia bawa sekali purse punyalah berat, dia nak bawa sekali. Sebab apa? Burung tak tahu, dia rasa dia pegang makanan, tapi dia pegang purse. So kita ajar dulu, ajar sampailah dia betul-betul nampak makanan ni, dia lompat. Tapi dia still lagi stinky, dia ingat dia dapat makanan ni. So kita akan ajar, dia terus lompat, dia dah tak ragu-ragu dah. Dari situ kita buat simulasi hunting. Simulasi hunting ni kita kenalkan dia dengan tikus, wak-wak, tak pun sebagainya lah. Kalau aku pakai tikus, sebab aku tak ada masa sangat nak tangkap roak-roak ataupun wak-wak. Kalau aku dapat beli pun burung puyuh, tikus dengan anak ayam. Tapi aku kenalkan dia dengan tikus. Macam mana aku kenalkan tikus tapi dia boleh kerja benda lain, bukan setakat wak-wak je. Burung jalak ataupun mainah, gembala kerbau, dia boleh tangkap. So dari situ, dengan cara korang train simulasi hunting, sekalikan calling. Maksudnya bila dia hunting, kan dia dapat makanan, korang ambil makanan tu, korang buat dia calling. Dia dalam 5 meter lah, jauh tak pun 10 meter. Tengok respon dia, nak datang tak. Bila dia nak datang, kekalkan jarak macam tu, korang calling. Biasakan jarak 10 meter kan, sampai dia betul-betul dia nampak, dia terus pusing, dia terus datang, dia akan lompat. Tu dah bagus, korang boleh jarak lagi jauh. Korang boleh contoh calling tu dalam 3 dalam 1 dalam masa yang sama, 3 dalam 1. Contoh dalam 3 simulasi hunting, calling, manning. So korang buat simulasi hunting, dia ambil makanan, dia kejar makanan tu, dah bagi. Korang ambil makanan tu, bagi dia makan separuh. Kalau boleh tarik, jangan tarik. Kalau boleh, jangan rampas makanan dia. Dia dah makan separuh ni, kau potong lah pakai gunting ke, tak pun potong, jangan sampai kena kuku dia, tak pun jari kaki dia. Potong, ambil separuh tu kan, bagi dia makan dulu separuh tu. Dia dah makan, dah habis, letak kat purse. Lepas tu buat calling. Makanan yang tu, yang bagi tu, kita buat calling. Dia mesti akan respon. Ini rahsia aku. Lain orang, lain cara dia train.
Tapi kalau cara aku macam tu, 3 dalam 1. Bila dia dah start makan, dah apa, dah habis kan, baru kita start manning. Kita kena burung balik. Dia akan kembang ke tak? Kalau macam tadi dia lompat, dia kembang kan. Sekarang dia dah tak kembang. So bila kita pusingkan dia ke apa kan, dia dah tak grip glove lah. Sebab dah tak ada makanan. Sebab kita dah manning. Kita dah masuk tahap manning dia. Ini rahsia aku, macam mana aku train burung dalam masa sebulan. So korang boleh buat dengan cara macam ni. So korang jangan putus asa untuk train, jangan putus asa untuk calling, jangan putus asa untuk main BOP. Kalau korang putus asa dalam menjaga BOP ataupun mentrain, maknanya korang punya chemistry tak datang. So korang kena belajar lagi, ataupun korang kena cari chemistry tu. Macam mana korang nak serasikan diri korang dengan haiwan ataupun mana-mana haiwan lah. Sebab kalau korang dapat chemistry dengan mana-mana haiwan pun dah cukup bagus lah. Benda tak jadi masalah. Macam orang belum musang, yang benda exotic yang garang ni lah. Macam mana diorang boleh serasikan diorang dengan haiwan, macam mana diorang boleh dapatkan chemistry tu. So dari situ korang kena belajar lah macam mana kena burung macam mana. So guys, kalau korang ada apa-apa pertanyaan, korang boleh komen dekat bawah. So video aku ini saja. So kalau korang suka video macam ni, pengkongsian aku, korang jangan lupa untuk subscribe, like dan komen dan share. Okay, kita jumpa di next video. Okay, bye. Assalamualaikum. Kita nak koreng kali terakhir. Nak tengok? Kita letak dulu burung. Calling kan? Okay guys, korang kena ambil tibit. Ini kan tibit. Okay, tibit dia akan nampak. So kita kena pegang betul-betul, jangan bagi dia nampak. Kita letak kat sini, dia akan datang. Kita tunjuk je. Kenapa orang nak bahas loceng dekat glove? Sedangkan burung ni ada loceng kat kaki, tak ada masalah pun.